Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan ke atas kita kurniaan nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya yang Ia kasihi adalah nikmat iman dan Islam. Serta Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat itu dengan nikmat kefahaman kepada ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi sidang pendengar semua untuk bersama-sama menyambung pembacaan kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johri. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan kebaikan asbab daripada kita membaca karangan ulama-ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pelajaran seterusnya, sambungan daripada kuliah yang terdahulu, iaitu pelajaran yang ke-8 muka surat 27 berkenaan dengan adab di dalam sekolah. Adab di dalam sekolah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-8, adab di sekolah. Yang kedua, manakala kamu jaga daripada tidur, maka mulakan membasuh tangan, mulut, muka, menggosok gigi dan telinga. Jika kamu tiada mandi, dan laplah betul-betul dengan tuala. Kemudian baharulah menyikat rambut dan pakailah pakaian yang bersih lagi layak dengan kamu. Ini adab pada membicarakan tentang sekolah. Tapi dia bagi tahu dulu tentang adab sebelum nak pergi ke sekolah. Okey, kerana sekolah ni kalau kita kata sekolah pun boleh, madrasah pun boleh, pondok pun boleh, ikutlah. Yang penting tempat itu merupakan tempat yang mana kita akan memperolehi ilmu. Jadi sekolah ni merupakan satu tempat
yang di situ diajarkan tentang ilmu-ilmu, sama ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. Jadi biasanya kalau dinamakan dengan sekolah, dia menjurus kepada ilmu yang lebih umum kepada akademik. Tetapi kalau ilmu yang lebih kepada ad-diniyah ataupun ilmu syar'iyah yang berkaitan dengan agama, maka sekolah ni dinamakan dengan tahfiz, iaitu sekolah ataupun tempat yang memang dikhususkan untuk orang yang menghafal akan Al-Quran. Dan terkadang dinamakan dengan madrasah, yang mana ia lebih umum. Di situ adanya tempat pengajian ataupun menghafal Al-Quran, dan di situ ada juga mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan ada juga dinamakan dengan pondok ataupun pesantren, yang lebih khusus digunakan nama pondok dan pesantren ini sebagai tempat untuk mempelajari segala ilmu-ilmu yang berteraskan dengan talaqi dan kitab-kitab tradisional. Okey, jadi apapun namanya, ia merujuk kepada tempat untuk kita menimba ilmu ataupun mempelajari ilmu. Jadi sekolah ataupun madrasah ataupun pondok ni salah satu daripada tempat yang memiliki kemuliaan dan keberkatan. Kenapa? Kerana suatu tempat itu memiliki keberkatan dilihat apa yang diisi pada tempat tersebut. Apa yang diisi di tempat tersebut. Jadi kalau satu bangunan yang dibina bertujuan untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, supaya manusia itu mengenal kepada Allah, supaya manusia itu menjadi manusia yang berjaya di dunia dan akhirat, maka tempat itu menjadi satu tempat yang berkat. Walaupun binaannya itu tidak indah, walaupun binaannya itu hanya terbina daripada kayu-kayu yang lama, walaupun binaannya itu tak sempurna mana, tetapi kalau di dalamnya itu diisikan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dinamakan tempat yang memiliki keberkatan. Jadi setiap tempat yang memiliki keberkatan, kenalah ada adab-adab yang perlu kita jaga. Seumpama kita lihat Masjidil Haram, satu tempat yang memang memiliki kemuliaan dan keberkatan, maka ada adab-adabnya tertentu. Masjid Nabawi yang di dalamnya itu adanya maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada adab-adab tertentu ketika kita nak berziarah. Begitu juga dengan tempat-tempat yang mulia, seperti mana makam-makam para nabi, makam para ulama, makamnya para aulia, ataupun kita nak berziarah kepada rumah orang-orang yang soleh, maka ada adab-adab tertentu yang perlu kita jaga. Kerana faktor adab inilah yang menyebabkan kita pergi ke satu tempat kembali dengan mendapatkan keberkatan dan kemanfaatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekolah ni, sekolah ataupun tahfiz ataupun pondok ni merupakan tempat yang memang memiliki keberkatan yang banyak. Jadi nak pergi belajar di pondok, nak belajar di sekolah ataupun nak belajar di tahfiz, mestilah ada syarat-syaratnya untuk kita menjaga tata tusila ataupun menjaga adab kelakuan kita, supaya kita pergi tu tak sia-sia. Maksud tak sia-sia ni apa? Kita pergi tu dengan mendapat kebaikan dan kemanfaatan dan mendapat keberkatan daripada tempat yang kita pergi. Jadi dia kata, manakala kamu jaga daripada tidur, manakala kamu maknanya bangun daripada tidur. Baik, kita bicara sedikit berkenaan dengan tidur. Tidur ni dia terbahagi kepada beberapa pembahagian. Sebab tu tidur ni kita perlu tahu jugalah. Sebagai ibu bapa terutamanya, kita kena tahu waktu mana yang kita boleh benarkan anak kita tidur dan waktu mana yang kita tak boleh biarkan dia tidur. Kenapa? Kerana tidur ni ada waktu-waktunya dan juga ada sebab-sebab tertentu yang dikaitkan dengan tidur tersebut. Seperti mana berkatanya Al-Imam Najmuddin, dia menyatakan tidur ni kalau daripada segi waktu terbahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian tidur ni. Bukan kita kata mesti tidur je, tak boleh. Kerana kalau tidur tak kena pada waktu sehingga sampai kepada tahap hubbun naum, dia boleh menyebabkan kerasnya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 perkara yang boleh menyebabkan turisul qaswah fi qalbi, yang boleh menyebabkan ataupun boleh mewariskan kerasnya hati. Yang pertama, hubbut ta'am, kasih kepada makan. Ini suka kepada makan. Suka memperbanyakkan makan. Yang kedua, hubbun naum,
kasih ataupun suka kepada tidur. Dan yang ketiga, hubbur rahah, suka kepada hiburan, suka kepada keseronokan. Jadi 3 perkara ni boleh menyebabkan kerasnya hati. Bila kerasnya hati ni, payahlah nak terima nasihat. Bila payah nak terima nasihat ni, termasuk susahlah nak mendapat ilmu. Sebab tu tidur anak ni kita kena jaga. Jangan sampai dia salah tidur pada waktu yang tak sepatutnya tidur. Jadi tidur ni daripada segi waktu terbahagi kepada 5 bahagian. Ada 5 bahagian. Yang pertama dinamakan ailulah. Ailulah artinya apa? Kemiskinan. Ailulah artinya kemiskinan. Ailulah artinya kemiskinan. Apa tidur yang dimaksudkan dengan kemiskinan? Iaitu tidur setelah solat subuh dan tidur sebelum terbitnya matahari. Itulah waktu yang paling suka tidur. Lagi-lagi time cuti. Cuti sekolah. Kita kata anak kita, dia bangun sembahyang subuh, lepas tu tak apalah, biar dia tidur semula. Kenapa? Letih dia. Ni kan musim cuti. Jangan diajar. Kerana tu anak-anak perlu dipastikan selepas dia bangun daripada subuh tu, biar ada aktiviti untuk dia. Sebab tu kita lihat para ulama, terutamanya kita lihat ulama-ulama di Hadramaut, mereka ada menyusun azkar-azkar yang tertentu selepas daripada solat subuh. Habis saja solat subuh tu dibacakan azkar sampai mana? Sampai terbitnya matahari. Supaya apa? Supaya waktu tu jangan dibiarkan dengan tidur. Jangan dibiarkan dengan tidur. Kerana membiasakan tidur selepas daripada waktu subuh, ataupun kita kata tidur sampai tak bangun subuh, ni lagi teruk. Tidur selepas solat subuh pun tak molek, apatah lagi tidur terus sampai tak sembahyang subuh. Faham? Kerana apa? Seolah-olah waktu tu kita biarkan berlalu, sedangkan waktu selepas daripada subuh ataupun bermula daripada waktu sahur tu, ia merupakan waktu yang diberikan keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu barang siapa yang melazimi tidur selepas daripada subuh, sama ada tidur dengan tak bangun subuh ataupun tidur selepas daripada solat subuh tanpa sebab-sebab yang kita kata uzur syarak lah. Maksudnya apa? Kalau dah terlalu letih sangat sampai terkalah dengan mata kita, terkalah dengan ngantuk kita, itu lain cerita. Ni memang sengaja lepas mayang ambil bantal, boom, letak kepala. Memang kita sengaja tidur. Itu tak boleh. Kenapa? Akan mewarisi kemiskinan ataupun akan mewarisi kefakiran. Kalau tak fakir ataupun tak miskin nisbah harta benda, dia akan fakir dan miskin nisbah adab. Ataupun fakir dan miskin nisbah apa ni? Nisbah ilmu. Ni lagi teruk dua benda ni. Kalau tak ada harta saja tak apa. Tak jadi hina orang yang tak ada harta. Tapi orang akan jadi hina bila tak ada ilmu, bila tak ada adab. Kerana tu kita kena gunakan waktu tu. Jangan biarkan anak-anak kita tidur waktu tu. Walaupun sedari kecil lagi, ajarlah. Kalau boleh bangkit awal tu, bangkit awal. Ajar dia, biar dia terbiasa bangun awal. Kita bangun subuh, dia pun bangun subuh. Walaupun dia tak reti nak buat apa-apa lagi, cubalah bangkitkan dia pada waktu tu. Supaya apa? Supaya melazimi dirinya itu dengan bangun awal. Okey, itu yang pertama, dia nama ailulah. Artinya kemiskinan, iaitu tidur setelah solat subuh dan sebelum terbit daripada matahari. Terbit matahari ni biasanya waktu syuruk lah. Sebelum daripada masanya waktu syuruk tu, dia tidur lagi. Ni jangan. Terutama orang perempuan, lagilah buruk kelakuannya kalau waktu ni masih tidur. Seolah-olah ni, setengah daripada ulama', setengah daripada guru kita kata, kalau kita tidur pada waktu tu, kita dengan ayam ni mulia ayam lagi. Kenapa mulia ayam lagi? Kerana ayam ni awal-awal pagi tu dia matuk dah di tanah tu, cari rezeki. Kita duk sibuk tidur lagi. Sebab tu saya buat tanya, Allah, manalah rezeki aku sempit, manalah hidup aku tak senang. Kenapa kita tak pandai nak gunakan waktu? Jadi waktu tu kena bangun awal. Walaupun lepas subuh awal pun buatlah kerja apa-apa. Kalau yang tak ada azkar, seumpama orang puan dan sebagainya, nak basuh baju ke, nak masak awal ke, buatlah apa-apa pun, tak ada masalah. Yang penting waktu tu jangan tidur. Jangan digunakan untuk tidur. Okey.
Right. Yang keduanya dia panggil failulah. Failulah. Tadi ailulah, ini failulah. Artinya apa? Melemahkan badan. Melemahkan badan ni maksudnya sampai mudah dijangkiti dengan penyakit lah. Siapa yang tidur pada waktu ni tubuh dia lemah, mudah dijangkiti dengan penyakit, mudah dijangkiti dengan berbagai-bagai apa kita kata jangkitan dan sebagainya. Lemah, tubuhnya jadi lemah. Kalau tak lemah masa muda, itu lemah masa sampai masa apa kita kata sampai usianya lanjut nanti. Tapi maknanya siapa yang mengamalkan tidur pada waktu ni tubuhnya akan lemah. Lazim daripada tubuh yang lemah ni mudah dijangkiti dengan penyakit. Tidur waktu mana? Iaitu tidur setelah terbitnya matahari. Masa subuh tak tidur lagi, lepas subuh tak tidur. Lepas masuk waktu syuruknya, letak kepala. Tidur waktu tu. Jadi amalkan tidur waktu tu, dia akan melemahkan badan. Kerana waktu ni sepatutnya sebahagian orang keluar pergi kerja, masuk kebun dan sebagainya. Kalau yang perempuan mula start buat kerja lah, start buat kerja rumah. Macam-macam kerja dia buat pada waktu ni. Itu di antara jam 7.30 lah. 7.30 sampai pukul 9. Biasanya macam tu. Sebab tu di antara tertib yang biasa dibuat oleh mereka-mereka yang tahu menjaga waktu, lepas daripada zuhur ada azkar. Azkar sampai mana? Sampai masuk waktu isyraq. Nanti waktu isyraq dia pun sembahyang solat sunat isyraq. Sudah selesai sembahyang solat isyraq, pun masuk pada waktu duha. Terus sembahyang solat duha 4 rakaat. Habis saja solat sunat duha, pun terus sambung buat kerja. Buat kerja sampailah pukul 10 ke. Tak boleh, tak apalah, lepas tu nak tidur sekejap, tak apalah, waktu tu boleh lah. Untuk kita berehat. Okey. Jadi ni dua waktu yang kita lihat, waktu yang menatijahkan keburukan belaka. Yang tadi yang pertama menatijahkan kemiskinan. Dan yang kedua ni melemahkan tubuh badan. Melemahkan tubuh badan. Kerana tu anak-anak sedari kecil ni kalau nak kuat antibody dia, jangan bagi tidur waktu tu. Anak-anak kecil lah kita ajar. Tak apalah. Apa kita kata, ibu bapa ni korban lah waktu tu buat jalan ke keluar mana. Kalau nak tidur pun kejut lah. Di antara waktu terbit matahari tu kejut. Biar dia bangun tak apa, insyaAllah dia akan jadi anak yang sihat, anak yang cergas. Bila dia tak dibiasakan tidur waktu tu. Nanti kalau sampai pukul 9, 9.30 lepas dia makan pagi nak tidur, tidurkanlah. Tidurkan dia waktu tu. Tapi jangan biasakan dia tidur setelah terbit matahari. Nanti akan menatijahkan badannya lemah. Badannya lemah. Tapi kebiasaan kita memang kita lah, biarlah anak kecil lagi. Tak apalah nak tidur pukul 10 ke, nak sampai pukul 12 ke, nak pukul 11 ke, tak apa, biarlah, senang sikit kita nak buat kerja dan sebagainya. Kita rasa waktu tu nak senangkan kita. Tapi bila dia besar nanti, kenapa anak ni banyak penyakit ni, ni sakit ni, rupanya kita tak jaga waktu tidur dia. Ni ulama' dia tengok, dia jaga betul ni. Supaya apa? Supaya dengan sebab tidur tu dia boleh memberi manfaat. Dan terkadang dengan sebab tidur tu dia boleh menyebabkan kemudaratan. Dan yang ketiga, bahagian tidur yang ketiga ni, iaitu tidur yang namanya qailulah. Ni tidur yang banyak ni. Banyak kita ambil kesempatan ni lah. Qailulah dia panggil. Artinya tidur yang menambahkan kecerdasan akal fikiran. Ni kalau kita nak suruh anak kita tidur, ni waktu dia yang sepatutnya dia tidur. Yang sepatutnya dia tidur. Pada waktu bila ni? Sebelum masuknya waktu zuhur. Sebelum masuknya waktu zuhur. Di antara setengah jam ke, ataupun 15 minit ke, ataupun 1 jam lah. Sekurang-kurangnya pukul 12 waktu matahari betul atas kepala tu. Waktu yang memang tak sesuai kita berada di luar daripada rumah. Sampaikan waktu tu pun kita tak dibenarkan untuk solat. Kerana matahari betul-betul berdiri tegak di atas kepala. Waktu tu lah kita nak suruh anak-anak kita tidur. Biar dia rehat sekejap. Kalau boleh usahakan dia tak nak tidur, paksa dia tidur. Waktu ni kena tidur. Waktu ni kita kena suruh dia tidur. Supaya apa? Dia akan menambahkan kecerdasan akal fikirannya. Terus tidur waktu qailulah. Dan tidur waktu qailulah ni bagi kita ni yang dah dewasa ni, dia membantu kita untuk mudah beribadah pada malam hari. Kalau kita ambil kesempatan tidur sekejap sebelum zuhur tu, dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk beribadah pada malam hari.
Tu yang terkadang kita lihat orang ngaji di masjid, masuk lepas maghrib je, duduk je, nyanda je, pun tidur. Kenapa? Telah ngantuk. Tapi kalau dia melazimi tidur di tengah hari tu, insya-Allah dia akan kuat pada malam hari tu untuk beribadah, dan akalnya pun akan cergas. Sebab tu kita lihat yang biasa mengamalkan kaedah ni, kita lihat terkadang sampai kepada negara yang majoritinya bukan orang Islam pun dia mengamalkan ni. Seumpama kita lihat di Jepun. Di Jepun dia siap meletakkan waktu wajib tidur pada murid-murid dia sebelum daripada tengah hari tu. Tidur sekejap. Disediakan tempat di bawah meja tu, tempat tidur dan sebagainya untuk budak dia tidur sekejap. Bahkan amalan ni diikuti sampai di China pun dah mula dah orang buat. Kenapa? Dia nampak ada faedah tidur pada waktu tu. Mencergaskan dan juga mencerdaskan akal. Tu. Waktu kita lihat di tahfiz-tahfiz di pondok diamalkan benda gini. Tapi kalau dia sekolah akademik ni, waktu tu lah tak habis sekolah lagi, tak habis ngaji lagi. Kurs 1 tu baru nak start balik sekolah. Tu pun tak sempat nak rehat lagi. Waktu balik, nanti balik, kemudian balik. Sebelum balik tu dia selesaikan sembahyang, sekurang-kurangnya pukul 2 baru balik. Pukul 2 baru balik. Jadi letih dia. Sepatutnya kena ada waktu tidur waktu tu. Qailulah, tidur sekejap. Bukan kata tidur daripada 12.30 sampai 4.30, tu tak boleh pula. Tu bukan sekejap, tu lama sangat. Tidur qailulah dia panggil. Artinya menambahkan kecerdasan akal fikiran. Ni waktu-waktu ni kita kena jaga ni, ibu-ibu ayah sekalian. Kena jaga, terutama bagi mereka yang ada anak-anak kecil. Mereka yang ada anak-anak kecil, yang anak yang baru nak membesar ni, lazimkanlah jaga waktu-waktu ni. Waktu mana dia tak boleh nak tidur, waktu mana yang sepatutnya dia tidur, ni kita kena jaga baik-baik. Tu. Baik, yang keempat, waktu tidur ni dinamakan hailulah. Hailulah. Artinya apa ni? Artinya waktu yang mencegah antara dirinya dan solat zuhur. Hailulah. Hailulah. Artinya waktu yang mencegah antara dirinya dan solat zuhur. Ni, maksudnya apa? Kalau dia tidur waktu tu boleh menyebabkan dia ketinggalan solat zuhur. Dia tidur waktu tu boleh menyebabkan dia ketinggalan untuk menunaikan solat zuhur. Mana waktunya? Iaitu tidur selepas masuknya waktu azan zuhur, ataupun tidur sebelum melakukan solat zuhur. Azan masuk dah, kemudian dia tidur sebelum solat, ataupun dia tidur lepas azan. Samalah dua tu. Tidur setelah azan. Kalau tidur setelah azan, dia solat tak ada masalah. Ini maksudnya tidur selepas azan, kemudian dia tak solat lagi. Jadi dengan sebab tu terkadang boleh menyebabkan dia tu tertegah daripada melakukan solat. Kalau dia memang yakin boleh bangun, tak ada masalah. Tapi kalau dia yakin tak boleh bangun, maka tak boleh. Kena solat dulu baru dia tidur. Melainkan mengantuk yang bersangatan. Sekiranya kalau dia solat menyebabkan dia hilang tumpuan, maka tidur jadi wajar ketika itu. Itu dia panggil hailulah, waktu yang tak disuruh kita untuk tidur. Okey. Dan yang kelima, waktu tidur ni, iaitu namanya ghailulah. Ghailulah dengan ghain, ghailulah artinya kehancuran dan kebinasaan. Ghailulah maksudnya kehancuran dan kebinasaan. Tidur waktu mana ni? Iaitu tidur setelah asar dan sebelum masuk waktu maghrib. Lepas sembahyang asar tidur, ataupun tidur sebelum masuk waktu maghrib. Tu memang sengaja tidur. 10 minit lagi nak masuk maghrib, kita pun tidur. Ataupun lepas sembahyang asar kita tidur. Jangan tidur waktu ni. Kenapa? Waktu ni akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan pada akal. Boleh mewarisi penyakit gila. Dan di antara penyakit lain yang boleh disebabkan dengan melazimi tidur lepas asar ataupun sebelum daripada maghrib, kalau dah tua boleh menuju kepada nyanyuk. Dia boleh hilang akal dia. Tu boleh rosak akal. Gila dia panggil. Gila. Boleh jadilah. Tu. Kerana pernah berlaku satu ketika, ada seorang murid ni bila guru dia kata, jangan tidur lepas asar, nanti kamu akan jadi gila. Dia kata kamu akan jadi gila. Jadi ada seorang pelajar ni memang nakal sikit. Dia memang degil sikit. Dia tak percaya kata guru dia. Jadi dia pun amalkan apa? Lepas solat asar dia tidur, lepas asar tidur, lepas asar tidur, lepas asar tidur. Sampai seminggu dia buat macam tu.
Seminggu dia buat macam tu. Jadi lepas seminggu tu dia rasa dia tak gila, dia kata. Walaupun dia dah melazimi tidur lepas asar tu, jadi dia kata dia tak gila. Kemudian pada hari dia nak pergi jumpa guru dia tu, dia bangun lepas asar tu, hujan lebat selebat-lebatnya. Dengan gurunya petir tu, dia bangun daripada tidur, dia kata aku tak gila pun. Makna perkataan guru aku ni salah. Jadi dalam keadaan hujan yang selebat-lebat tu, dia berlari pergi ke rumah guru dia. Pergi ke rumah guru dia sampai basah kuyup ni, ketuk rumah guru dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Guru pun buka pintu. Tengok anak murid dia kat depan basah lecung. Sebab hujan lebat. Jadi guru tanya, dah kenapa ni hujan-hujan mari macam tak ada waktu lain nak datang sini? Wahai guru, aku datang ni sebab nak bagi tahu pada engkau. Apa dia? Engkau salah. Apa yang aku salah? Engkau kata tidur lepas asar boleh menyebabkan aku gila. Dah tu guru kata, aku tak gila pun. Dia kata aku tak gila. Guru kata, mu tak sedar mu gila dah ni. Kenapa? Hujan-hujan lebat macam ni, guru petir datang nak jumpa aku cuma khabar benda ni. Gila dah tu. Dia balik dia. Tu gila dah tu. Sampai masa tak ada waktu lain, sampai hujan lebat merisikokan nyawanya pun masih lagi nak pergi jumpa guru nak khabar benda tu. Tu gila lah namanya. Dia tak sedar, gila tanpa sedar. Kenapa? Kerana melazimi tidur lepas asar. Dah. Jadi ni 5 waktu ni kita kena jaga. Ada waktu yang baik untuk kita tidur, ada waktu yang tak elok untuk kita tidur. Dah. Selain daripada waktu yang dituntut atas kita tidur pada waktu malam tu lah. Waktu malam tu waktu untuk kita tidur. Dah. Waktu yang sekurang-kurangnya diperuntukkan atas kita ni 8 jam sehari. Kalau kata doktor tu 8 jam sehari ni boleh menjamin kesihatan atas kita. Kalau orang tu tidur 8 jam sehari, tu dia panggil waktu yang normal. Adapun para ulama, kalau 8 jam tu dibahagi lagi pada 3. Dibagi pada 3. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita lihat malamnya itu dibagi kepada 3 lah. 3 pembahagian. Ada 1/3 digunakan untuk mengajar, 1/3 untuk tidur, dan 1/3 daripada malam tu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata 12 jam satu malam, sebab start ke 7 sampai ke 7, 12 jam mana 6 jam dia peruntukkan untuk mengajar, muzakarah dan sebagainya. 6 jam dia tidur, kemudian 6 jam lagi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 6 jam lah, 12 jam, 12 4 jam. 4 jam. Allahu akbar. 4 jam. Jadi tidurnya 4 jam saja. Dah. Kita dah lah tidur 8 jam tu, tambah siang lagi tidur. Jadi tidur ni jangan banyak sangat. Dah. Cuba kita hitung balik-balik. Sebab tidur ni sebenarnya dah merugikan, boleh dikatakan merugikan 1/3 daripada kehidupan harian kita. Kalau sehari 24 jam, bagi orang yang tidur 8 jam, dia dah rugi 8 jam hanya untuk tidur saja. Tinggal baki 16 jam lagi. Kemudian 16 jam tu tak tolak makan, minum, main dan sebagainya. Dah. Kemudian kerja lagi. Dah berapa jam sangat kita ni ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebab tu bagi orang yang berusia 60 tahun, kalau dia tidur sehari 8 jam, 20 tahun tu untuk tidur saja. 1/3. Tinggal baki 40 tahun lagi. Tu 40 tahun tak tolak umur sebelum akhir balik, duk reti sembahyang dan sebagainya, kurang-kurangnya 20 tahun. Tinggal 20 tahun. Dan dalam usia 20 tahun tu tak tolak kerja, kahwin, apalagi kata berhibur dan sebagainya. Dah berapa tahun sangat kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu banyak usia kita ni dihabiskan untuk kenikmatan dunia. Jadi waktu kita ni disuruh tuntut supaya memperbanyakkan muhasabah. Kenapa Allah berapa sangatlah waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, dengan usia yang ada ni, yang kita gunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tak kira lagi bab ibadah tak khusyuk tu. Bab bahagian buat ibadah tapi tak khusyuk, tu tak kira lagi. Allah. Sebab tu kalau kena-kena para ulama sufi tu, sebab tu dia kata aku ni tak layak nak masuk syurga-Mu ya Allah, tapi dak erat juga nak berhadapan dengan neraka-Mu. Kenapa? Dak fikir tentang tu lah, tentang usia tu ke mana dibawa tu, tentang usia tu ke mana digunakan tu, tentang masa dan sebagainya. Dah. Sebab tu kalau kita kata walaupun tidur ni satu perkara yang harus, tapi pastikanlah tidur itu dalam keadaan
Kita ni melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lima perkara yang berkaitan dengan tidur. Dan jadi kena jaga ni. Baik. Kembali pada kitab tu. Dia kata, manakala kamu jaga daripada tidur, yakni tidur pada malam hari. Bila bangun daripada tidur, nanti adab tidur ni dalam kitab ni pun dia ada bagi tahu. Adab tidur, adab bangun daripada tidur, dia ada bagi tahu secara menyeluruhnya. Okey, jadi kita nantilah baru kita bincangkan lagi. Manakala kamu jaga daripada tidur, hei perempuan, yakni bangun tidur pada malam hari tu. Jadi bangun pagilah. Maka mulakan membasuh tangan. Mula-mula yang kita dahulukan sebelum kita buat sesuatu, iaitu basuh tangan. Awal-awal perkara kita bangun daripada tidur, iaitu basuh tangan. Kenapa kena basuh tangan? Kerana kita dok tahu waktu kita tidur malam tu, tangan tu dia pergi mana. Faham tak? Kita dok tahu waktu kita tidur tu, tangan kita ni merayap ke mana tu kita tak tahu. Boleh jadi dia merayap kepada tempat-tempat yang sulit. Garu punggung ke, garu kemaluan ke. Tu kita tak tahu. Jadi awal-awal perkara tu, bangun daripada pagi, setelah kita dahulukan dengan doa tu, bila kita dah baca doa bangun tidur tu, kemudian kita tu terus pergi ke dalam bilik air. Apa yang kita buat? Basuh tangan dulu. Pastikan tangan tu dibersihkan dulu dengan sabun dan sebagainya. Barulah kita buat benda-benda lain. Kenapa? Kerana tak tahu tidur malam tu duk mana. Kerana pernah juga berlaku ni, ada seorang murid ni, dia kata, seolah dia kata, duk sabar kata, kenapa bangun-bangun tidur kena basuh tangan dulu. Seolah bila guru dia kata gitu, dia kata, tak percaya aku. Jadi malam tu dia tidur. Bila malam dia tidur, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan mungkin karamah guru dia. Pagi tu dia dapati tangan dia mana? Lekat duduk lubang punggung. Duduk situ baru dia tahu, oh ni sebab tu guru suruh aku basuh tangan. Kenapa? Sebab malam kita tak tahu, tak sedar. Bila kita tak sedar, tangan ni pergi mana-mana tak tahu. Jadi kalau kita kita kata, sebab tu kalau kita tak tidur, kita tengok orang tidur. Jenis orang yang tidur buah sikit, dia garu-garu. Lepas tu dia pegang muka dia. Kita pun nak ketawa lah, gini orang ni kesian. Sebab tu pagi-pagi kena basuh tangan. Jadi kelakuan pada malam hari waktu tidur tu dimaafkan lah. Sebab kita tak sedar. Ni waktu kita sedar takkan nak guna tangan tu juga. Bila bangun tidur, sapu muka dulu ni. Tangan ni tak tahu duduk mana ni waktu malam tu. Sebab tu bangun, mulakan basuh tangan. Basuh betul-betul dengan sabun dan sebagainya. Kemudian barulah kita basuh mulut. Disuruh basuh mulut. Disuruh komo-komo terlebih dahulu. Komo-komo mulut kita pun semua. Komo dulu, kemudian barulah kita basuh muka. Jadi basuh muka tu lah keadaan tangan yang dah bersih lah. Basuh muka kita ni, Kalau kita tengok lah benda macam ni, ulama nak tegur, ni lah benda yang dia kena tegur. Sebab benda macam ni orang tak buat, orang tak jaga. Dan kita mungkin sebagai ibu bapa pun tak perhatikan benda ni. Ni benda asas adab ni. Ni namanya adab. Kelakuan yang elok ni lah kena jaga ni. Benda yang kecil-kecil macam ni, yang kalau kita jaga, dia akan dapat memelihara perkara yang besar-besar. Sebab tu hebatnya ulama, mereka ni terperinci dalam mempersoalkan satu-satu masalah. Kerana itu dinamakan sebagai ulama. Ulama ni mana orang yang tahu. Sampai sekecil-kecil perkara yang kita rasa kebiasaan pun terkadang kita tak anggap ia sebagai benda yang penting. Tapi ulama dia anggap benda yang penting. Kerana apa? Semua ni sebenarnya datangnya daripada ajaran siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kata huraian terperinci seumpama ni taklah dikhabar oleh Rasulullah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saya berpesan, dia kata apa? Awal-awal perkara sebelum daripada kamu tidur, wuduk. Dan awal-awal perkara selepas kamu bangun daripada tidur pun wuduk dulu. Tu. Mana ibarat daripada wuduk ni memanglah kita kena basuh tangan dulu. Di antara sunat-sunat wuduk. Tu di antara bentuk perkhabaran Rasulullah. Tapi ulama' dia terangkan lagi. Dia membantu kita dengan huraian lebih terperinci. Basuh tangan dulu. Barulah kita ambil air tu masuk dalam mulut untuk kita komo-komo dulu. Kemudian baru kita basuh muka. Basuh muka dan sebagainya.
Kemudian barulah menggosok gigi. Baru dia kata gosok gigi. Ni dia buat secara umum lah untuk siapa semua boleh guna. Sama ada daripada kalangan orang yang Islam ataupun bukan Islam boleh diamalkan. Tapi kita sebagai umat Islam, mana awal-awal perkara kita bangun, selepas kita berdoa, iaitu untuk kita berwuduk. Jadi wuduk tu termasuklah kita basuh tangan, kita bersihkan mulut dulu, masukkan air dalam hidung. Kemudian kita berwuduk dengan bersiwak dan sebagainya sebelum kita basuh muka dan segala perkara-perkara yang lain. Okey. Kemudian kata basuh muka, kemudian gosok gigi, kemudian dan telinga. Ini perkara yang kalau kita buat berwuduk jadi komplit dah. Jadi satu dah. Maknanya satu package dah. Basuh segala anggota yang ada di muka kita. Iaitu basuh semua perkara yang ada di muka kita. Ini tepat pandangan orang ni muka lah. Bagi perempuan mungkin telinganya tak dapat sebab mungkin dia pakai tudung. Tapi wajar untuk dia bersihkan juga. Bagi lelaki, inilah rupa dia ni yang menjadi tatapan orang. Sebab tu disuruh bersihkan. Sebab tu di antara kelebihan berwuduk itu, dia memancarkan cahaya daripada sinar wuduk tu. Cuma orang tak nampak lah. Setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala bukakan kelebihan bagi dia boleh nampak lah. Dan orang yang berwuduk ni di antara kelebihannya wajar lain dengan orang yang tak melazimi wuduk ni, memang lain kita tengok. Air muka dia tu memang lain. Kesan wuduk tu akan memberi kebaikan. Baik. Jadi dia kata gosok gigi. Kemudian basuh telinga. Okey, baik. Jika kamu tiada mandi, kalau kau tak mandi, patutnya disuruh mandilah. Kalau ada waktu nak mandi, kita mandi. Jika kamu tak mandi, okey, jika kamu tiada mandi, itulah perkara yang perlu kamu buat. Apa dia? Basuh tangan, basuh muka, gosok gigi dan telinga. Tapi kalau kita mandi, maknanya dah secara langsung kita buat semua ni. Semuanya kita akan buat. Dan setelah selesai daripada mandi tu, dan laplah betul-betul dengan tualang. Tubuh tu mesti kena lap betul-betul. Ni kalau kita lihat benda ni pun, orang tua-tua kita ajar lagi anak-anak kecil. Kepala tu lap betul-betul. Kenapa? Takut demam, dia kata. Kalau air pagi ni kena di kepala tak kering betul-betul, boleh menyebabkan demam. Tubuh pun jadi tak molek, tak elok dan sebagainya kerana kesan air tu ada. Jadi dia suruh lap sampai kering lah. Tu kata di antara adab tu, lap betul-betul. Dengan tuala, lap dengan tuala. Kerana ada larangan daripada ulama, jangan lap tubuh dengan pakaian. Lap dengan baju ke, lap dengan pakaian lah. Kain pun tak boleh, kain yang kita pakai ni, sebab dia termasuk dalam pakaian. Baju, kain dan sebagainya. Mesti ada satu kain yang khusus digunakan untuk lap tubuh. Apa dia? Tuala lah kita guna ni. Tuala. Okey. Kemudian dah selesai tu, barulah menyikat rambut. Barulah disisirkan rambutnya tu. Barulah disisirkan, dirapikan rambutnya. Dah selesai semua tu, barulah dirapikan rambutnya. Mungkin di sini dia tak nyatakan supaya letak minyak. Jadi sunnah untuk meletakkan minyak rambut. Bagi lelaki dan perempuan sunnah untuk pakai minyak rambut. Kemudian barulah disisir. Maka nak lebih molek lagi, ajarkanlah cara menyisir rambut tu seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan daripada sebelah kanan dulu. Bagi yang lelaki, seelok-eloknya kalau rambutnya panjang dibelah dua. Dibelah dua. Tu di antara sunnah yang Nabi SAW lakukan. Walaupun sebelum daripada membelah dua rambut tu, Nabi biasa melepaskan rambutnya tanpa arah mana-mana lah. Terkadang ditarik ke belakang, terkadang dibiarkan ke tepi. Tapi ada ketika bila dah ramai masuk Islam daripada kalangan sahabat dan juga daripada kalangan orang-orang jahiliyah dan mula banyak masuk Islam, maka Nabi pun ubah. Rambutnya dibelah kepada dua, dibelah tengah. Ini kelaziman Rasulullah. Jadi anak kalau rambut panjang, itulah kita atur biar comel. Dah tahulah tu perkataan orang tua-tua tu. Tapi kalau kita ikut sunnah, begitulah. Dia sunnah ni Nabi, sebab tu Nabi ada dua keadaan. Kenapa sebelum daripada belah tengah Nabi tarik ke belakang? Sebab Nabi nak berlawanan dengan apa kita panggil golongan-golongan ahlul kitab. Ketika tu dia belah rambut tengah dua. Jadi Nabi pun tak sikat tengah dua, sebab waktu tu baru orang nak masuk Islam. Jadi kena lawan sikit supaya tak nampak sama. Tapi bila orang Islam dah semakin banyak, maka Nabi pun belah tengah dah. Mana kira ahli kitab dah mula berkurangan.
Supaya nampak inilah yang sepatutnya kita buat. Tapi walhasil mana-mana keadaan sikat rambut tu boleh. Yang penting jangan kita menyikat rambut tujuan tu untuk mengikut satu kaum yang memang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bab rambut ni pun kita kena perhatikan. Anak-anak kita pergi sekolah, dia nak pesen, tengok pesen siapa. Kalau dia pesen tu kata ikut ni siapa ni? Oh, artis ni, orang memang terkenal dengan gini kelakuan. Jangan bagi ikut. Kenapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka menyerupai kaum tersebut. Jadi jangan kita biarkan, jangan kita galakkan. Ni terkadang kita anak nak rambut macam ni, kita biar. Anak nak potong belah ni, waktu kita biar. Sebab tu sebahagiannya zaman kita sekarang, kita lihat anak-anak rambut ni separuh ada, separuh tak ada. Pelandak kita panggil. Pesen benda tak tahu. Ada pesen gitu. Ni kena jaga baik-baik. Kita sebagai ibu bapa kena perhatikan anak kita menturuti siapa. Kerana siapa yang dia turuti akan menatijakan kebaikan dan keburukan. Kalau dia mencontohi kelakuan Nabi, maka dapat kebaikan. Tapi siapa yang berbuat sesuatu kerana mencontohi satu kaum yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama pelaku-pelaku maksiat, maka dia seumpama dengan kaum tersebut. Tapi ni yang paling banyak ni. Ni yang paling banyak. Kita biarkan anak-anak kita tu menturuti gaya dan pemakaian ataupun fashion, serta daripada kepala sampai ke kaki tu menturuti mereka-mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Seolah-olah kita memalingkan panutan tu kepada panutan yang salah. Sedangkan uswatun hasanah tu ada dah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ingat Nabi ni tak berfashion. Nabi berfashion. Seindah-indah rambut yang dijadikan oleh Allah Taala, Rasulullah. Seindah-indah gaya yang dijadikan oleh Allah Taala, Rasulullah. Tak ada lah yang lain. Dialah yang paling indah. Sampaikan sahabat ni boleh himpun hadis-hadis memperincikan tentang keadaan bentuk rambut Rasulullah, gaya sikat Rasulullah, gaya berminyak Rasulullah, potongan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan apa? Hebatnya Nabi. Personality yang sentiasa dilihat. Kalau Rasulullah ni penampilannya itu umpama kita kata lebih kurang je, orang tak akan menceritakan tentang kelebihan dia. Tak, tapi Allah Taala mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik keadaan zahir batinnya. Supaya apa? Memang Nabi ni jadi tumpuan. Dia akan dilihat, dia akan dipandang. Siapa yang melihat Nabi tak terpaut, maknanya apa? Hatinya yang telah ditutupi daripada melihat kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Nabi ni, kita nak kata apa? Indah sangat lah. Pandang je jatuh cinta. Pandang je jatuh cinta. Jadi dengan meniru kelakuan Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat apa kita kata, sir lah, rahsia daripada keelokan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi biasanya anak yang kecil ni, siapa yang menyisirkan rambut dia? Kita sebagai ibu bapa. Kita yang mengatur dia. Kalau daripada dia kecil lagi ni, terutama perempuan lah, terutama perempuan. Sebab dalam bab ni dia membicarakan tentang perempuan. Jadi maknanya budak perempuan bila pergi sekolah tu tak nampak dah tudung, tak nampak dah rambut sebab dia bertudung. Dia bertudung. Maka kita kata apa? Sisirlah rambutnya dengan sebaik-baik keadaan. Okey, kalau lelaki, pastikan kita ajar dia supaya rambutnya tu dalam keadaan kemas. Bukan kerana menturuti fashion dan sebagainya. Jangan ikut, jangan biarkan. Dan bila dah siap sisir rambut, ikat sikat rambut, dan pakailah pakaian yang bersih, lagi layak dengan kamu. Untuk pergi sekolah, pastikan pakaian tu termasuk dalam pakaian yang bersih, lagi layaknya, lagi elok dengan diri kamu, iaitu pakaian yang memang menepati akan syarak. Pakaian yang memang menutupi akan tubuh, pakaian yang dapat menutup aurat tu daripada dipandang oleh orang lain. Ini kena ajar daripada kecil. Jangan kita anggap kecil lagi, biarlah dia nak pakai apa pun. Jangan. Bila anak ni, terutama yang perempuan, dia sudah ada sifat keinginan kepada orang lelaki, waktu tu kena jaga dah pakaian dia, kena jaga dah kelakuan dia, kena jaga dah percampuran dia, kena jaga dah aurat dia. Sebab waktu tu dah kira waktu dia dah ada kecenderungan dah. Lagi-lagilah zaman sekarang ni, budak-budak peringkat umur 7 tahun, 8 tahun ni dia kenal dah benda-benda gitu. Dia ada dah cita rasa macam tu. Nak kawan dengan orang ni, nak dekat dengan orang ni, suka dengan orang ni, tak suka dengan orang ni. Ada dah sifat-sifat macam tu. Jadi kita kena jaga daripada awal. Kerana tu pastikan pakaian anak ni termasuk pakaian yang memang layak untuk dia. Tak semestinya pakaian yang baru dan mahal.
Maksudnya pakaian yang memang sesuai, pakaian yang menepati akan tuntutan syarak. Itulah dipanggil apa? Garis panduan berpakaian yang apa? Setiap pakaian yang membetuli kehendak syarak, itulah garis panduan yang betul. Bukan semestinya dilihat pada harganya, bukan dilihat pada kualiti pakaiannya, bukan dilihat datang daripada mana pakaian tu, bukan. Tapi dilihat sejauh mana pakaian tu menepati ataupun tidak akan kehendak syarak, itulah yang menjadi nilaiannya. Walaupun murah sekalipun, walaupun satu color sekalipun. Dah. Jadi mana kena pastikan. Lepas tu jadi kita bagaimana nak jaga anak kita supaya dia punya pakaian tu memang layak dipakai sejak daripada kecil. Terutama kita lihat sekolah-sekolah yang kita hantar ni, kebanyakannya lagi sekolah yang biasa-biasa ni, dia tak jaga tentang pakaian tu. Jadi maknanya kita kena pastikan tempat yang kita nak hantar anak kita bersekolah ni memang tempat yang menitik beratkan tentang penjagaan pakaian dan pergaulan. Jadi dia boleh dibentuk daripada situ lagi. Nak pakai tudung labu boleh, nak pakai baju sos sikit boleh, nak pakai jubah boleh. Apalah, yang penting dia boleh jaga diri dia pada kecil lagi. Ini penting ni. Sebab tu disuruh pakailah pakaian yang bersih. Kita sebagai ibu bapa ni, kalau kita berkemampuan, mana pakaian anak tu biar pakaian yang sentiasa bersih ketika dia pergi ke sekolah. Kenapa? Itu di antara salah satu perkara yang akan menambah semangatnya untuk belajar. Terkadang ada setengah daripada budak ni, kerana pakaian dia, kekurangan diri dia tu, bila dia tak dapat nak bergaul dengan orang lain, jadi orang lain pun pinggirkan dia, jadi down. Dia punya semangat tu jadi hilang. Lepas tu setengah budak tak mau pergi sekolah. Kenapa? Kawan tak ada. Orang ni tak nak kawan dengan kita, orang ni tak nak sama dengan kita. Jadi dia pun malas pergi sekolah. Antara sebab apa? Sebabnya itulah, mungkin kerana pakaiannya, mungkin kerana diri dia, mungkin kerana penampilan dia. Jadi maknanya kalau kita berkemampuan, maka berikanlah apa yang sepatutnya untuk anak tu pergi ke sekolah dalam keadaan bersemangat. Itu penting pakaian. Dah, baik. Dan yang ketiga, masuklah apabila kamu duduk di dalam sekolah. Ni apabila sampai ke sekolah. Tadi dia beritahu daripada bangun tidur, bagaimana persiapan nak pergi sekolah. Kemudian pergilah ke sekolah. Tu sebelum keluar daripada sekolah, mungkin dia tak nyatakan ni. Kita dah keluar daripada rumah tu, ajarkan anak kita bagaimana adab keluar daripada rumah, supaya dia berdoa. Kemudian nak pergi tempat menuntut ilmu, supaya dia berniat dengan niat-niat yang baik, niat untuk mendapatkan ilmu, supaya berkat ketika dia tu menuntut ilmu, supaya ilmu yang dia dapat tu ilmu yang bermanfaat. Ini benda yang kita kena ajarkan kepada anak kita. Sebab tu ulama, umpama almarhum Habib Sa'ad rahimahullahu ta'ala, dia ada karang satu kitab, Kitabun Niyah. Tengok adab nak menuntut ilmu tu. Dia letak situ banyak adab menuntut ilmu. Kita semata-mata keluar nak menuntut ilmu saja. Tapi ulama' ni, dia nak memperbanyakkan pahala ketika melakukan satu ibadah. Antara caranya macam mana? Memperbanyakkan niat-niat yang baik. Bukan sekadar nak menuntut ilmu saja. Tapi di situ ditambah, kalau keluar nak menuntut ilmu, ajarkan kepada anak niat untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi yang perintahkan kepada kita supaya pergi menuntut ilmu. Itu satu dah. Mana kita niat, aku ajarkan pada anak kita, wahai anakku, nak pergi sekolah, niatlah kita ni nak menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi niat? Kemudian ajar kepada niatlah untuk apa ni? Untuk menjaga waktu supaya tak sia-sia. Daripada mu tak sekolah, duk lopak sana sini, main sana sini tak tahu hala, pergi sekolah, mana terjaga waktu tu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebab bila duduk di sekolah ni, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghafal, itu kan benda-benda yang bermanfaat. Jadi waktu yang ada tu tak terluang lah. Jadi mana kita niat untuk menjaga waktu. Dah dua dah situ. Kemudian yang ketiga, niat apa lagi? Niat pergi ke belajar ni untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kerana menuntut ilmu termasuk perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi menuntut ilmu untuk belajar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah tiga dah. Kemudian apa lagi niatnya? Ajarkan kepada anak
kita pergi menuntut ilmu ni tujuan untuk apa? Untuk membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah. Kalau duduk di rumah, kalau kita duduk di padang, kalau kita duduk tempat main-main ni, kita tak dapat nak tahu bagaimana cara nak berakhlak dengan akhlak yang mulia, bagaimana nak menjadi orang yang sabar, bagaimana nak jadi orang yang begini akhlaknya yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara niat yang baik. Kemudian apa lagi niat menuntut ilmu? Kita ajarkan kepada anak kita, kalau nak pergi menuntut ilmu, tujuan apa? Niat untuk memperbanyakkan lagi jumlah orang yang hadir ke majlis-majlis yang baik. Mana kita nak berkumpul dengan orang-orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi niat yang perlu kita ada? Niat untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang alim. Nak dekat dengan ulama. Sebab tu untunglah kita hantar kepada anak kita pergi sekolah, mana dia belajar dengan guru tu termasuk orang-orang yang alim. Walaupun kita kata guru tu dia mengajar sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan keagamaan sekalipun, ajar tentang perkara dunia, tapi patut kita hormati. Kenapa? Dia diberikan kemuliaan dengan ilmu yang dia ada. Jadi bila kita niat macam tu, dapatlah kemuliaan, mendekatkan diri dengan orang-orang yang baik. Orang berilmu ni mana orang yang baik. Kemudian apa lagi niat? Niat untuk mengeluarkan diri daripada kejahilan, supaya pergi kepada kefahaman. Tu nak keluarkan bodoh dalam diri ni, niat gitu, pergi belajar ni supaya apa? Supaya jadi orang pandai. Kenapa? Kalau kekal sebagai orang yang tak reti ni hina. Bukan saja hina di sisi Allah, bahkan hina di sisi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ajar anak kita, niat mesti nak keluar daripada jadi orang bodoh, supaya engkau ni anakku, supaya kita ni tak hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu je lah kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bagi tahu supaya anak tu dia ada semangat nak belajar, supaya dia tahu, oh punya banyak benda aku pergi untuk ilmu ni, bukan sekadar belajar baca, bukan sekadar belajar nulis je, dah punya banyak perkara. Jadi dia rasa seolah-olah perginya menuntut ilmu tu dengan berbagai-bagai tujuan. Kemudian apa lagi? Niat menuntut ilmu ni, di antaranya niat untuk menghubungkan silaturahim dengan sahabat-sahabat. Pergi sekolah tentu jumpa ramai orang. Jadi kalau kita ajar anak kita niat pergi belajar tu untuk menghubungkan diri dengan kawan-kawan, apa faedahnya? Faedahnya akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di antara kelebihan orang yang menghubungkan silaturahim, rezekinya tidak akan sempit dan dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi dengan sebab kita niat pergi menuntut ilmu, nak menghubungkan silaturahim. Jadi bila sampai ke majlis ilmu ni, kita jumpa ramai orang, beri salam, tanya khabar, yang tak kenal dikenalkan, yang kenal saling rapat dan berkasih sayang. Allah Taala beri kebaikan, dipanjangkan umur. Sebab tu ada setengah orang kita lihat orang tua-tua duduk di masjid ni, walaupun tua masih lagi duduk dengar majlis ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala berkati dia. Waktu yang muda-muda ramai mati. Sebab apa? Sebab tak rajin pergi majlis ilmu, tak rajin menghubungkan silaturahim. Munasabahlah dengan perkataan ulama ni. Orang tua panjang umur sebab apa? Rajin pergi majlis ilmu. Dah apa kaitan dengan pergi majlis ilmu? Bila pergi majlis ilmu saling bersilaturahim, jumpa orang ni. Sebab tu yang panjang usia ni orang-orang tu je, sebab dia sama-sama dia je pergi majlis ilmu. Muda-muda ni tambah, rugilah. Jadi selepas ni kalau habis PKP ni, rebut-rebut pergi majlis ilmu. Supaya apa? Panjang umur, murah rezeki. Kemudian di antara niat yang lain, niat yang terakhir apa dia? Kita niatkan sebagaimana niatnya orang-orang yang terdahulu daripada kalangan orang-orang yang soleh dan alim. Khabarkan anak kita niat pergi menuntut ilmu ni, letakkan niat apa ni? Niat nak mencontohi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kalangan orang yang berjaya. Seolah niat tu merangkumi. Kerana orang yang soleh ni niat dia tak satu. Bila dia buat satu, niat dia banyak. Jadi bila kita niat ke situ, jadi segala niat yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh dan orang-orang yang alim ni, ketika menghadiri majlis taklim, kita dapat. Sebab tu inilah di antara kita kata menambahkan keberkatan dan kebajikan ketika hadir dalam majlis-majlis ilmu. Bukan semata-mata dapat ilmu saja, tapi dapat manfaat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu niat kita sebelum keluar daripada rumah dah. Keluar daripada rumah dengan kaki kiri,
Keluar daripada rumah dengan kaki kiri. Kemudian nak masuk ke sekolah dengan kaki kanan. Kenapa kaki kanan? Sebab sekolah termasuk tempat yang mulia. Bukan saja masjid, sekolah tempat yang mulia, tempat menuntut ilmu. Benda ni kita tinggal belaka. Sebab tu kurang keberkatan dalam menuntut ilmu. Sebab tu bila masuk dalam keadaan tak reti, keluar daripada sekolah bertambah dok reti. Sepatutnya bertambah reti, tapi bertambah dok reti. Kenapa? Tak jaga adab, tak jaga akhlak, tak jaga apa kita kata perkara-perkara yang boleh menyebabkan bertambahnya keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang bila dia jaga semua ni, dia pergi mengaji walaupun tidur, keluar dapat ilmu. Allah beri pada dia. Allah beri kepada dia. Allahu Akbar. Baik. Apabila kamu duduk di dalam sekolah, bila dah sampai sekolah tu, bila dah sampai sekolah, yakni masuk dalam sekolah, maka hendaklah kamu beradab dan diam. Itu di antara perkara yang perlu kita jaga. Mana kena jaga segala adab-adab, terutamanya menjaga segala peraturan-peraturan sekolah. Tu adab di sekolah kena jagalah. Apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kerana terkadang peraturan dan disiplin sekolah ni lain-lain. Sekolah ni lain, sekolah ni lain, sekolah ni lain. Melainkan sekolah yang diselaraskan oleh kerajaan, semua sama je. Jadi kena bila sampai di sekolah, apa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, itulah kita kena jaga. Mana kita kena patuh. Jangan kita kata ni bukan ada dalam undang-undang ni, bukan ada dalam Al-Quran dengan hadis pun. Kalau langgar tak dosa, jangan cakap macam tu. Bila kita ingkar kepada peraturan, maka kita ingkar kepada ulul amri, dia panggil. Ingkar kepada pemerintah. Siapa pemerintah kita di sekolah? Guru besar lah, mudir lah, pengetua. Jadi ingkar kepada dia sama seperti ingkar perintah Allah. Kerana apabila satu-satu ketetapan ataupun satu-satu undang-undang tu dibuat, tujuannya untuk apa? Memberi kebaikan kepada pelajar tu sendiri. Jadi setiap perkara yang memberi kebaikan ni diredai oleh Allah Ta'ala tak? Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Sebab tu kita bila masuk ke dalam sekolah ke, masuk ke dalam madrasah ke, masuk ke dalam tahfiz ke, masuklah ke mana-mana tempat institusi pendidikan, maka hendaklah kita beradab. Mana hendaklah kamu, orang perempuan, beradab dan diam. Yang ini menjaga tingkah laku. Diam ni bukan maksud diam buat dok reti kita, tak lah. Diam ni maksudnya tak berbicara dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Okey? Kerana kenapa kena beradab dan diam? Kerana mendengar barang yang diajarkan oleh guru-guru kamu, yakni kerana dengan mendengar akan perkara yang disampaikan, yang diajarkan oleh guru-guru tu, sama ada ia laki-laki ataupun perempuan, sama ada guru tu lelaki ataupun perempuan. Sebab tu disuruh diam. Kenapa disuruh diam? Kerana untuk mendengar perkara yang diajarkan oleh guru-guru kamu, sama ada ia lelaki ataupun perempuan. Itu tujuan diam dan beradab. Supaya kita boleh fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru. Kerana itu berjayanya ulama'-ulama' dulu sebab mereka menjaga adab. Ada setengah daripada mereka, terutama murid-murid Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika Imam Malik ada depan mereka tu, nak selok kitab ni pun tak bunyi. Ini bunyi ni, tak bunyi dia, slow je. Kenapa? Jaga adab, tak nak mengganggu. Tu sebab tu mereka dapat kebaikan, dapat keberkatan. Tu apatah lagi kalau kita jeritnya lagi, buat bisingnya lagi, itu tak ada adab lah. Ada. Dan janganlah berkata-kata pada pertengahan belajar itu. Supaya apa? Supaya tiada luput faedah pelajaran. Sebab tu waktu guru mengajar jangan cakap. Kalau cakap luput faedah, mana tak ada manfaat. Jadi bila guru mengajar, dengar, beri tumpuan. Bila dengan mendengar dan memberi tumpuan tu, dapatlah faedahnya. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat pemahaman pun dapat faedah mendengar, dapat faedah melihat, dapat faedah memberi perhatian. Faham tu insya-Allah Allah Ta'ala akan berilah. Dengan sebab kita bersungguh-sungguh memberi perhatian dan mendengar. Sebab tu jangan potong. Tu di antara adab kita dengan guru, nanti dia bagi tahu bagaimana adab kita dengan guru. Antaranya jangan meninggikan suara, jangan potong perkataan guru sama sekali. Ini jangan menyampuk. Jangan menyampuk. Seperti mana kita tak boleh menyampuk perkataan orang tua, begitulah tak boleh menyampuk perkataan guru. Tu jangan berkata-kata pada pertengahan belajar itu
supaya tiada luput faedah pelajaran. Ada setengahnya memang dia tak cakap pun, dia tak buat apa-apa, dia tidur. Tu pun sama juga, tak boleh dah. Sebab tu dia kata beri tumpuan. Dengar, ambil perhatian. Dah. Kemudian dia kata lagi, bersungguh-sungguhlah memenuhkan segala waktu dengan pelajaran dan adab. Jadi bila ada di sekolah tu, mestilah bersungguh-sungguh. Ni ibarat daripada bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan keinginan nafsu kita tu. Supaya apa? Untuk memenuhkan segala waktu dengan pelajaran. Apa jua yang diajarkan oleh guru tu, ambillah perhatian. Apa jua mata pelajaran yang diajarkan, ambillah perhatian dan bersungguh-sungguhlah waktu mengaji. Sebab tu Nabi SAW dia kata ta'allum. Bila kata menuntut ilmu ni dengan kalimah ta'allum, maksudnya bersungguh-sungguh dalam menuntut. Tu maksudnya di atas kalimah takalluf, maknanya kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main. Menuntut ilmu ni memang kena sungguh-sungguh. Kalau main-main memang tak dapat. Sebab tu kita lihat kesungguhan ulama' dulu waktu nak belajar ni bukan sikit-sikit. Berat kesungguhan yang mereka lalui tu untuk mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan oleh guru-guru. Ada setengah daripada mereka terpaksa berjalan banyak tempat untuk mendapatkan ilmu. Ada sebahagian daripada mereka terpaksa menjual sebahagian besar daripada harta yang mereka miliki hanya untuk ilmu. Ada sebahagian daripada mereka tu terpaksa meninggalkan ahli keluarga sampai kematian ibu bapa pun tak balik juga. Sebab apa? Nakkan ilmu. Jadi ilmu ni tak boleh dapat dengan bermain-main. Sebab tu nak dapatkan ilmu, di antara syarat dia mesti kena bersungguh-sungguh. Kemudian tulus zaman. Dia perlukan masa yang panjang. Bukan waktu yang sedikit tau. Mesti perlukan masa yang panjang. Jadi di antara syarat dia mesti bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah penuhkan segala waktu yang ada tu dengan pelajaran dan adab. Selain daripada belajar, kita mesti beradab, bersungguh-sungguh untuk beradab. Supaya maralah kamu serta memperoleh kemegahan dan kesempurnaan adab. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan belajar dan bersungguh-sungguh untuk mengelokkan adab, maka insya-Allah lah dia kata di sini kita akan mendapat kemegahan, yakni dengan mendapat kejayaan pada nisbah ilmu dan dapat kesempurnaan dan keelokan adab. Dah. Jadi benda hak mahal ni kita kena usaha sungguh-sungguh. Ibaratnya kita lihat permata dalam lautan lah. Permata dalam lautan tu nak dapat bukan senang. Terpaksa mengharungi perjalanan yang sangat jauh. Bagi orang nak dapatkan permata tu, terpaksa berdayung sampai ke tengah berdayung sampang ke tengah laut, kemudian kena menyelam ke dasar laut, kemudian kena mengambil dasar laut bawa keluar ke atas, kemudian nak kena buka lagi baru boleh dapat permata. Tu umpama ilmu seumpama itulah. Nak dapatkan ilmu ni bukan mudah, bukan dengan goyang kaki, bukan dengan harta benda yang banyak, tapi ilmu ni dengan kesungguhan dan keinginan. Sebab tu syarat nak dapat ilmu, salah satunya kesungguhan murid tu. Kesungguhan murid dan juga kesungguhan ibu bapa tu nak anak dia berjaya. Baru boleh dapat. Kalau murid je sungguh, ibu bapa tak sungguh, tak dapat. Dan kalau ibu bapa je sungguh, anak tak sungguh pun tak dapat juga. Jadi dua-dua kena ada. Ibu bapanya sungguh, anaknya sungguh, kemudian dapat guru yang murabbi, yang boleh mentadbir. Nescaya jadilah murid tu. Ni dia kaitan dia ni. Nak dapat ilmu ni mesti ada sungguh, ada kesungguhan. Jadi nak dapatkan kesungguhan ni kena bersabarlah. Guru-guru kita dulu nak beroleh ilmu ni bukan belajar setahun dua, lama belasan tahun nak jadi orang alim ni. Allah. Tu kita lihat Al-Imam Syafi'i sendiri pun mula belajar daripada start kecil lagi. Sampai ke mana? Sampai kepada usianya tua tu, sampai dia boleh memberi fatwa dan sebagainya. Ini maknanya belajar ni satu waktu yang panjang. Sebab tu berhajat kepada kesungguhan. Lagi-lagi belajar yang berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu agama ni ibarat lautan yang luas lah. Jadi apa yang kita miliki ni ibarat baru sebahagian daripada titisan air yang kita celup dengan jari kita. Kita celup, angkat, itulah ilmu kita ada. Adapun ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang dinisbahkan kepada ilmu agama ni umpama lautan, banyak lagi. Jadi jangan pernah berasa puas
dengan apa yang kita ada. Nisbah ilmu lah, jangan pernah merasa puas. Seperti mana kita tak pernah merasa cukup dengan harta yang kita ada, dengan ilmu lagilah. Kalau harta tu boleh sikit, nak lagi. Boleh sikit, nak lagi. Ilmu lagi tu. Dapat sikit, nak lagi. Dapat sikit, nak lagi. Dapat sikit, nak lagi. Barulah kita nanti dapat kemegahan dengan ilmu tersebut. Kemegahan di sisi apa ni? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kita kejar ni kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. Dan jika kamu tiada bersungguh-sungguh belajar dan berusaha pada masa kecil lagi. Kalau daripada kecil kamu tak sungguh-sungguh belajar dan berusaha untuk mendapatkan ilmu ketika kecil lagi, maka manakala besar kelak, hiduplah kamu dengan kehidupan yang malang. Kalau usia yang kecil ni tak gunakan peluang untuk belajar bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan ilmu, nanti bila besar baru kamu rasa rugi. Berapa ramai dah daripada kalangan kita ni yang hidup sekarang ni, kalau boleh nak minta semula kembali pada waktu muda, waktu kecil. Untuk apa? Semata-mata nak belajar. Semata-mata nak belajar. Tapi alhamdulillah lah, Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka dalam usia yang dah lanjut ni, masih ada keinginan untuk belajar. Sekurang-kurangnya bolehlah digunakan baki usia ni untuk menutup semula kesilapan dan kelalaian sewaktu usia muda. Tapi ada juga sebahagian daripada kita ni yang terus lalai dan leka dengan kehidupan dunia, sehingga mereka tak sedar bahawa mereka tu termasuk dalam golongan yang malang. Kenapa malang? Kerana mereka tak tahu tentang urusan agama. Nanti apabila mereka mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu kecil ni pulun cukup-cukuplah. Belajarlah cukup-cukup. Ajarlah anak kita ni nak bertukar lumur tentang ilmu. Inilah waktu kamu kecil ni, ajarlah betul-betul. Biar dia tu, orang kata, biar betul-betul sebati dengan ilmu sejak daripada kecil lagi. Jadi kita nak bangkitkan ataupun nak hidupkan suasana keilmuan ni, di rumah tu kena ada seumpama ni lah, majlis-majlis ta'lim, yang mana anak tu daripada kecil didengarkan dengan apa kita kata kalamullah, diperdengarkan dengan hadis-hadis Nabi, diperdengarkan dengan kalam-kalam ulama. Kemudian kalau nak melazimi anak tu supaya membesar dengan zikrullah, dudukkan dia di majlis-majlis zikir bersama dengan ahli keluarga. Ini di antara pembentukan sahsiah diri anak tu bermula di rumah. Jadi apabila kita hantar di madrasah, sekolah dan sebagainya, dia dah terbiasa dah dengan kehidupan begitu. Dah. Jadi ini benda yang kita kena sentiasa usahakanlah. Ni bersempena dengan cuti yang panjang ni lah waktu untuk kita muhasabah. Hikmahnya banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlakunya musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita sebagai orang yang beriman kena memandang dengan pandangan mata hati bahawa ini merupakan sebesar-besar hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nak merubah keadaan yang apa kita kata ni sudah tersebar dengan keburukan sebelum ni, satu perkara yang susah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita bahawa alam ini ditakbir olehnya dengan sekelip mata saja. Allah Taala boleh merubah keseluruhannya itu dengan jadi mudah. Kita mungkin tak mampu, umpama contoh nak menutup apa kita kata tempat-tempat kemaksiatan, seumpama disko ke, kasino ke dan sebagainya. Orang ni kata naik ni dia nak tutup, tak boleh juga. Orang ni naik ni tak boleh juga. Tapi Allah Ta'ala berkehendak, dia nak menunjukkan yang dia mampu buat sesuatu tanpa halangan dengan sesiapa pun. Hanya dengan mengutuskan satu tentera ni yang sangat kecil, maka segala maksiat boleh tertutup. Tu. Kita nak merubah keadaan masyarakat kita supaya hidup dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW agak susah. Memang susah lah. Kita nak pastikan ramai daripada kalangan ramai daripada kalangan umat sekarang ni hidup dengan teratur, dengan disiplinnya agak susah. Tetapi dengan sebab adanya musibah ni, musibah penyakit ni, kita lihat di mana-mana orang boleh berdisiplin, beratur. Beratur, tak berasal-asal, boleh faham peraturan. Ini kan senang je Allah Ta'ala nak ajar kita. Jadi mudah-mudahan dengan sebab ni, nanti lepas daripada ni, kita semua boleh terus mengekalkan keadaan ni. Mungkin kita nak mengamalkan sunnah dengan kebersihan tu agak susah. Terutama sunnah untuk basuh tangan,
Sunnah untuk menjaga kebersihan mandi dan sebagainya, kita rasa susah. Tapi dengan datang penyakit ni, tak pasal-pasal. Semua orang nak masuk satu tempat, basuh tangan. Nak ni, bersihkan tangan. Nak ni, bersihkan tangan. Ni kan satu hikmah yang Allah Ta'ala beri didikan kepada kita. Jadi jangan kita pandang musibah ni satu keburukan semata-mata. Tak, tetapi ia merupakan satu pelajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Setelah kita ni tak dapat melihat pelajaran yang ada di hadapan mata kita selama kita hidup, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu didikan yang agak keras sedikit. Apa dia? Diberikan satu musibah yang menyebabkan kita agak terkejut, sehingga bangkit untuk kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ambillah musibah ni sebagai satu hikmah, mendidik diri kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di antara perkara yang perlu kita kembalikan semula di era ini ialah mengembalikan ilmu yang berkaitan dengan adab. Dengan adab tu perlu dikembalikan semula. Kenapa? Kebanyakan daripada kita hidup seolah-olah tidak lagi berlandaskan dengan adab-adab yang baik. Sama ada orang Islamnya sendiri ataupun yang bukan Islamnya sendiri, sudah hilang dah adab-adab kehidupan, adab-adab kemanusiaan tu semakin hilang. Jadi ilmu ni perlu dikembangkan semula, perlu disampaikan semula, perlu diajarkan semula. Jadi mulanya di mana? Di institusi yang kecil, iaitu di rumah. Inilah waktu kesempatan di mana anak-anak tak boleh ke mana-mana, suami pun tak boleh ke mana-mana, isteri pun tak boleh ke mana-mana. Gunakanlah waktu ni untuk memperbaiki semula adab dan akhlak kita supaya membetuli dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya nanti apabila selesai segala musibah ni, tak kira bila pun waktunya, dia pasti akan berhenti. Musibah ni pasti akan berhenti. Kenapa? Musibah ni termasuk suatu yang baharu. Sesuatu yang baharu. Setiap sesuatu yang baharu ni dia akan berkesudahan. Kerana yang kekal itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah kita, ini pegangan kita. Setiap sesuatu yang baru tu akan berakhir dengan kesudahan dan kemusnahan. Cuma waktunya bila tu, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nanti kita akan sambung lagi lah. Sikit lagi dia kata, hiduplah kamu dengan kehidupan yang malang. Tiadalah yang suka melainkan orang bodoh lagi hina seumpama kamu juga. Tidak ada orang yang suka hidup dalam keadaan malang, melainkan yang suka hidup dalam keadaan malang ni orang yang bodoh lagi hina. Orang yang bodoh lagi hina seumpama kamu ni, seolah sindiran kepada orang yang tak nak belajar, kepada orang yang tak bersungguh-sungguh dalam belajar, dan orang yang tak berusaha nak merubah diri dia supaya menjadi baik. Inilah orang yang malang. Orang yang malang lagi bodoh, lagi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ambillah perhatian nasihat ulama ni. Terkadang bahasanya kasar, supaya kita ni sedar, kita ni jauh dah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan sambung lagi lah pada adab yang seterusnya, insya-Allah. Kalau diberikan usia dan kesihatan, malam esok kita sambung semula pengajian kitab Adab-Adab Perempuan, juzuk yang pertama, karangan Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.